Hello. Hai guys, saya King. Selamat datang ke Luar Lita. Kelas Moto2 adalah tempat untuk pelumba menunjukkan potensi mereka dan mencipta nama sebelum naik ke kelas MotoGP. Tidak perlu muncul juara untuk naik ke kelas perdana. Jika dapat meraih keputusan yang baik dalam perlumbaan, ia sudah memadai untuk menarik minat pasukan-pasukan di MotoGP. Pada tahun ini, seramai 3 orang pelumba MotoGP adalah dalam kalangan 5 pelumba terbaik kelas Moto2 musim lalu. Mereka ialah Enea Bastianini, Luca Marini dan Jorge Martin. Dalam video ini, kita akan lihat 5 pelumba Moto2 musim ini yang dijangka beraksi di kelas perdana tahun depan. Yang pertama ialah Marco Bezzecchi. Pelumba berusia 22 tahun dari Itali itu sepatutnya boleh beraksi di kelas MotoGP musim ini, tapi dia menolak tawaran daripada pasukan Aprilia dengan alasan mahu beraksi semusim lagi di kelas Moto2. Tapi mungkin juga dia menantikan tawaran daripada pasukan yang mempunyai nama lebih besar ataupun dia menunggu Valentino Rossi mempunyai pasukannya sendiri di MotoGP musim depan. Setakat ini belum pasti VR46 akan menjadi pasukan satelit untuk mengeluar mana. Jika gagal bekerjasama dengan Yamaha, ada kemungkinan pasukan Rossi itu akan menjadi pasukan satelit untuk Ducati, menggantikan Avintia Esponsorama atau menjadi pasukan satelit Aprilia. Bezzecchi yang menamatkan saingan musim lalu di tempat keempat adalah antara pelumba pilihan untuk menang kejuaraan dunia Moto2 musim ini selepas 2 daripada 3 pelumba yang berada di atasnya musim lalu sudah naik ke kelas MotoGP. Tapi pada perlumbaan pertama GP Qatar minggu lalu, pelumba dari Akademi VR46 itu sekadar menduduki tempat keempat. Dia pasti mengharapkan keputusan yang lebih baik pada perlumbaan GP Doha minggu ini. Yang kedua ialah Fabio Di Gianantonio. Berdasarkan berita yang ada setakat ini, pelumba Itali berusia 22 tahun itu seperti sudah pasti akan beraksi di kelas MotoGP tahun depan walaupun belum ada maklumat terperinci berhubung perkara tersebut. Sekiranya Gresini Racing menjadi pasukan satelit Aprilia musim depan, maka tempat Gianantonio bersama pasukan itu sudah terjamin. Dia bermula baik musim ini apabila menamatkan perlumbaan GP Qatar di tempat ketiga dan pasti mahu mengekalkan prestasinya itu dalam semua perlumbaan sepanjang musim. Gianantonio mula mencipta nama apabila muncul naib juara Moto3 pada 2018. Tetapi prestasinya sepanjang 2 tahun lalu di Moto2 agak yoyo ataupun tidak konsisten kerana kerap terjatuh. Jika benar dia akan beraksi di kelas MotoGP tahun depan, maka musim ini adalah peluang terakhir untuknya meraih keputusan terbaik di Moto2 bagi membuktikan dia memang layak beraksi di kelas perdana. Yang ketiga ialah Joe Roberts. Sama seperti Bezzecchi, Roberts sepatutnya sudah beraksi di kelas MotoGP bersama Aprilia musim ini, tapi dia menolak tawaran pasukan itu di saat-saat akhir dengan alasan mahu menimba pengalaman setahun lagi di kelas Moto2. Dia mungkin mengharapkan tawaran daripada pasukan lebih baik, tapi melihat prestasi Aprilia musim ini, tidak mustahil pasukan itu boleh menarik pelumba-pelumba berbakat dari kelas Moto2 musim depan. Walaupun menduduki tempat ke-7 dalam kejuaraan Moto2 musim lalu, Roberts dilihat bakal menjadi bintang MotoGP. Ini kerana selain mempunyai bakat besar, dia juga berasal dari Amerika Syarikat. Ini kerana Dorna mahu pelumba dari Amerika Syarikat kembali ke kelas perdana bagi mempopularkan sukan itu di negara berkenaan. Walaupun Amerika Syarikat adalah pasaran pengguna terbesar di dunia, negara itu tidak termasuk dalam senarai 10 negara yang mempunyai peminat MotoGP terbesar. Menariknya, negara jiran kita iaitu Indonesia merupakan negara yang mempunyai peminat MotoGP paling ramai di dunia. Kita pernah menyaksikan zaman keemasan pelumba dari Amerika Syarikat di kelas perdana dari 1978 hingga 1993. Dalam tempoh 16 tahun itu, mereka menang 13 kali kejuaraan dunia kecuali pada 1981, 1982 dan 1987. Mungkin ada yang masih ingat nama-nama seperti Kenny Roberts, Eddie Lawson, Kevin Schwantz, Wayne Rainey, Randy Mamola dan Freddie Spencer. Selepas Heather menyertai World Superbike pada 2015, tiada pelumba Amerika Syarikat dalam kelas perdana sehingga sekarang. Malah sekarang pun cuma tinggal 2 orang pelumba Amerika Syarikat dalam kejuaraan motosikal dunia, iaitu Roberts dan Cameron Beaubier. Antara faktor utama kurangnya pelumba dari Amerika Syarikat dalam kejuaraan motosikal dunia sekarang ialah kerana tiada sokongan kewangan daripada penaja dari negara berkenaan. Jadi jika Roberts mahu menarik perhatian pasukan ternama MotoGP musim depan, dia perlu meraih banyak podium dan menjadi pencabar kejuaraan tahun ini. Yang keempat ialah Jake Dixon.
Selepas Carl Crutchlow meninggalkan MotoGP hujung tahun lalu, tiada lagi pelumba British dalam kelas perdana dan Dorna tidak begitu gembira dengan keadaan itu. Dorna mengharapkan pelumba British dapat kembali ke kelas MotoGP secepat mungkin dan Dixon dilihat adalah pelumba paling ideal untuk mengisi kekosongan itu kerana faktor prestasi dan usia. Walaupun kalau dilihat dari segi prestasi, Sam Lowe's mungkin lebih bagus, tapi dia sudah berusia 30 tahun dan pernah gagal semasa bersama Aprilia di MotoGP pada 2017 apabila sekadar meraih 5 mata. Faktor usia lebih memihak kepada Dixon. Sekiranya Rossi meninggalkan Petronas SRT musim depan, Dixon dianggap pilihan terbaik untuk menggantikan tempat pelumba veteran itu, melainkan rakan sepasukannya, Javi Virage menunjukkan prestasi lebih baik musim ini, atau Petronas SRT ada peluang untuk mendapatkan pelumba lain yang lebih ternama. Tapi jika Dixon tidak mendapat tempat dengan Petronas SRT, dia mungkin beraksi untuk pasukan satelit Suzuki sekiranya pengeluar dari Hamamatsu itu mempunyai pasukan satelit musim depan. Yang kelima ialah Remy Gardner. Ada spekulasi mengatakan pelumba dari Australia ini sudah mempunyai kontrak dengan KTM di MotoGP untuk musim depan, tapi dia terlebih dahulu perlu mencapai sasaran tertentu yang ditetapkan oleh KTM musim ini. Dia perlu menjadi pencabar kejuaraan dunia Moto2 musim ini jika mahu naik ke kelas MotoGP tahun depan. Gardner mencuri tumpuan ketika beraksi bersama One SOX 3KR SCA GT musim lalu apabila dia berjaya mengutip 135 mata untuk berada di tempat ke-6. Dia juga berjaya menang perlumbaan persingkatan terakhir di Portimao, Portugal walaupun menggunakan chassis Cadillac yang lebih lama iaitu tahun 2019. Ini kerana pasukan itu beroperasi dengan bajet yang terhad pada musim lepas. Tahun ini Gardner mempunyai peluang paling baik untuk mencabar kejuaraan Moto2. Red Bull KTM Ajo mempunyai kepakaran dan menggunakan chassis Cadillac terbaru. Pada perlumbaan GP Qatar minggu lepas, pelumba berusia 23 tahun itu menamatkan perlumbaan di tempat kedua di belakang Lowe's. Dan jika dia mengekalkan prestasinya itu, tidak mustahil dia akan berada di MotoGP tahun depan. Lagipun dia adalah anak bekas juara dunia 500cc Wayne Gardner yang muncul juara pada 1987. Okey, itulah 5 pelumba yang saya rasa mempunyai peluang cerah untuk naik ke kelas MotoGP tahun depan. Mungkin ada beberapa orang lagi pelumba berpotensi seperti Ai Ogura, Aaron Canet, Raul Fernandez dan Lowe's, tapi mungkin bukan musim depan. Walaupun ada kabar angin mengatakan Lowe's mungkin akan menyertai Petronas SRT musim depan jika dia menang gelaran juara dunia Moto2, saya rasa faktor usia mungkin menjadi penghalang. Dia bukan Valentino Rossi. Siapa pula pelumba Moto2 yang korang rasa akan beraksi di MotoGP musim depan? Okey, saya King. Terima kasih kerana menonton. Adios. Have a nice day.